Okey, baik, kita sambung kembali untuk sesi pembelajaran kita. Yang ini adalah di bawah subtopik Holzer method, di mana konsep try and error di-apply untuk menentukan, untuk mencari nilai natural frequency dan mode shape. Dalam contoh ataupun example yang ke-8 ini, seperti video yang sebelumnya, iaitu mempunyai arrangement of the compressor. Compressor ni sebagai J1, turbine sebagai J2, dan yang ketiga generator sebagai J3. Yang ni kebiasaannya memang ada dalam power plant. Power plant ni kita tak boleh lari daripada compressor, turbine dan generator sebab nak supply electrical pada residential ataupun pada kilang-kilang yang berhampiran. And then dalam soalan ni, apa matlamatnya adalah untuk mencari natural frequency and mode shape of the system. Tapi para pelajar kena ingat, pada video yang sebelumnya saya dah terangkan pada pelajar dalam kaedah Holzer method ni, pelajar-pelajar perlu menentukan trial frequency dengan betul lah. Kalau trial frequency pelajar tentukan tak betul, so agak susah untuk menyelesaikan masalah ni. Tapi walau bagaimanapun, kita tengok balik pada contoh yang ke-8 di mana kompresor telah diberikan value J1 equals to 8 kg per meter power of 2, and then stiffness untuk KT1 yang bersambung antara turbine dan kompresor diberi sebagai 4 meganewton meter per rad. And then untuk turbine juga J2 diberi sebagai 6 kg per meter power of 2. And then untuk stiffness yang menyambungkan between generator dan turbine juga diberi sebagai 2 mega newton meter per rad. And then yang terakhir diberikan juga indikator generator J iaitu K ataupun 4 kg per meter power of 2. So basically dalam kaedah Holzer method ni, yang paling mudah para pelajar perlu buat dalam bentuk table lah. Supaya bila dalam bentuk table pelajar buat, pelajar boleh dapat menentukan, okey, lepas ni apa step yang seterusnya, apa step yang seterusnya, yang akan saya terangkan pada step yang ini. Okey, basically kalau pelajar-pelajar lihat dekat sini, Holzer method is a try and error. So tak nak kena try lah. Kita try daripada mana? Kita try start dengan ada parameter of the system. Parameter ni bergantung pada J. So kalau ikutkan mesti ada station 1 iaitu J number 1, mesti ada station number 2 iaitu J number 2, dan mesti ada station number 3 iaitu J3. Dan quantity basically ianya kita start. Sebab apa kita kena try? Kita kena assume omega. Omega ni berapa value dia? Dan omega 2, omega power of 2 basically kita gunakan dalam equation Holzer method. Okey, kalau ikutkan yang pertama, yang pertama ni apa yang mereka gunakan adalah kaedah try and error. First, omega sama juga dengan kosong. Pada ketika omega sama dengan kosong, J1 sama juga dengan 8, yang ini remain. Dari amplitude number 1 akan sama juga dengan 1. Yang ini kita dah assume, di mana omega sama kosong, amplitude number 1 akan sama juga dengan 1. Dan yang ini adalah equation. Equation untuk Holzer method. MT1 equals to omega power of 2 J1 V1. Yang ini pun akan sama juga dengan kosong. Kenapa akan sama dengan kosong? Sebab omega tadi kita dah define awal sama juga dengan kosong. So gunakan omega ni kita masukkan dalam equation ni. Bila omega kosong, automatic equation tu akan jadi kosong lah. Okey, untuk station number 2 pula. Kalau pelajar lihat di mana untuk theta tu dah ada equation, satu equation iaitu 1 minus MT1 divide by KT1. So untuk case ni MT1 ni adalah pelajar ambil daripada sini. So bila kosong, KT1 ni dapat daripada mana? KT1 ni pelajar ambil daripada indikator parameter yang di sini. So 1 tolakkan dengan kosong akan dapat jawapan dia adalah 1. Dan seterusnya yang ni adalah Holzer equation untuk MT2. MT2 equals to MT1 plus with omega power of 2 J2 V2. So bila omega sama juga dengan kosong, yang ini akan dapat kosong. MT1 ni basically MT1 di sini ambil saja value yang di sini. Yang ini sebab ini omega ni adalah sama juga dengan kosong, so ini akan jadi kosong lah. Okey, seterusnya untuk session number 3. Session number 3, amplitude para pelajar perlu buat amplitude 2 minus with MT2 divide by KT2. MT2 mana dah dapat? Dapat daripada sini. KT2 mana dah dapat? Dapat daripada sini. So dapat, and then kita pelajar akan dapat nilai 1. And then seterusnya ikutkan KT3 ni value dia kosong. Sebab apa? Tak ada penyambungan. KT3 kosong. So tiada value, kosong. And then gunakan Holzer
equation lagi untuk MT3 equals to MT2 plus omega power of 2 J3 V3. Bila selesaikan MT2 mana nak dapat? Dapat daripada sini. Yang ni masukkan value omega sama dengan kosong, ini akan dapat kosong lah. So yang itu adalah repetition. Macam mana daripada step yang pertama untuk station yang pertama sampai station yang terakhir. So apa yang para pelajar perlu buat? Para pelajar perlu buat sampai ianya menunjukkan value. Value apa? Kalau case di sini, kalau ikutkan sini, try. Pelajar akan try 1, 2, 3 until 72. Contoh for example untuk this case. Jadinya pelajar akan dapat value of omega. Contohlah omega 72 adalah 710. Omega power of 2 adalah 504,100. 504,100 dan seterusnya pada station. Yang ni akan dapat value of 1, yang ni akan dapat value KT1 adalah value ni, satu value ni. So seterusnya station number 2 akan dapat negatif 0.08 dan untuk KT2 akan dapat value yang ini. And then seterusnya station 3 pelajar akan dapat negatif 2.0120 untuk amplitude ketiga, dan yang ini adalah untuk moment T yang ketiga. So kena buat repetition dan sampai satu tahap di mana para pelajar akan terhasilnya inilah dinamakan mode shape. Untuk contoh mode shape ni, kalau para pelajar lihat statement yang pertama adalah MT3 is the torque to the right of the generator, which must be zero at all frequency. Pada MT3 mesti akan kembali balik pada zero. MT3 is the torque to the right of the generator which be zero at natural frequency. Jadinya pada natural frequency, yang ni adalah natural frequency bergantung kepada, yang ni adalah yang pertama. Natural frequency yang pertama adalah omega sama dengan kosong. Yang ni adalah natural frequency yang kedua, dan yang ni adalah natural frequency yang ketiga. So kalau pelajar lihat dekat sini, contohnya di mana pada natural frequency yang 1 equals to 0, tak ada masalah sebab apa, semua J1, J2 dan J3 equals to 1. Tapi pada natural frequency yang kedua, ini akan start dengan 1, dan seterusnya pelajar lihat di mana pada frekuensi 707 mass number 2 akan dapat negatif 0.01 ataupun J yang kedua, dan seterusnya J yang ketiga akan dapat negatif 2.0. Dan kalau ikut yang ketiga, bila buat iteration, buat trial and error sampai frekuensinya 1224.7, para pelajar akan dapat natural frequency yang ketiga. Natural frequency yang ketiga sama omega 1, omega 1. Omega 1 dia akan start dengan 1. J1 akan start dengan 1. J2 dia akan dapat negatif 2.0 dan J3 akan dapat 0.99. So yang ini kita consider sebagai mode shape pada setiap J. J yang pertama adalah kompresor, J yang kedua adalah turbine, dan J yang ketiga adalah generator. Okey, statement seterusnya. Closely spaced trial value of the omega are used in the vicinity of MT equals to 0 to obtain accurate value of first two flexible mode shape as shown. Jadinya maksudnya dekat sini adalah kita menggunakan konsep di mana pada ketika M3. So yang ini adalah MT, iaitu moment of torque. Pada ketika omega sama juga dengan kosong, kita boleh define the another two mode shape, iaitu mode shape yang kedua dan seterusnya mode shape yang ketiga, seperti yang saya tunjukkan sebelumnya lah.